Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari terakhir dalam minggu ni, hari Jumaat. Moga-moga ceritanya menarik, jadi hiburan, jadi pengajaran untuk Abang dan juga untuk semua. Jadi, hari ni Abang nak sampaikan dua lagi pengalaman yang dihantarkan kepada Abang melalui email. Jadi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, amin. Juga semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Jadi Abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini dikongsikan oleh seseorang yang bernama Umi, berlaku dekat Kuala Lumpur tapi tidak diberitahu tahun bilanya berlaku. Kisahnya, Umi bekerja sebagai seorang pekerja di sebuah hotel yang sangat terkenal dekat Kuala Lumpur. Kalau disebut namanya, boleh dikatakan kita satu Malaysia pasti akan tahu nama hotel ni. Dan selalunya Umi bekerja adalah pada waktu di antara pukul jam 7 pagi sehingga jam 11 malam. Itulah memang waktu dia bekerja. Ceritanya bermula pada satu hari tu, Umi rasa macam tak sedap hati, tak sedap badan. Sewaktu dia membersihkan beberapa buah bilik dekat dalam hotel yang dimaksudkan ni. Waktu dia membersihkan tu selalunya selepas pengunjung keluar daripada bilik. Selalunya pengunjung yang keluar mestilah hotel tu dalam keadaan kalang kabut, macam-macam. Kalau boleh dia kata macam pengunjung tu nak betulkan keadaan katil lah, nak mengubah suai. Dia punya teruknya bila pengunjung keluar, terutamanya pengunjung-pengunjung yang daripada luar negara, dia kata. Tapi kali ni ada satu benda yang pelik bila dia mengemas 2-3 bilik di dalam hotel tu, iaitu keadaan bilik sangat teratur, seolah-olah yang menginap bersihkan semula bilik hotel, termasuk mencuci bilik hotel sebelum keluar. Ataupun dia memang tak buat apa-apa dekat dalam bilik tu, setakat sewa bilik tu, maksudnya menginap dekat situ tapi tidur dekat lantai. Itulah keadaannya. Tak terusik bantal, tak terusik cadar. Bilik air macam tak ada orang yang membuang. Memang sangat-sangat cantik bersih. Jadi waktu dia membersihkan dalam bilik tu, hanya dia tengok tong-tong sampah, sama ada tong sampah tu kosong ataupun diisi. Itu pun yang ada hanyalah beberapa keping tisu. Tak jadi masalah. Dia kata itu lebih membaguskan, sebabnya tak payah dia nak buat kerja lebih-lebih. Cumanya dia kata selepas dia habis membersihkan ketiga-tiga bilik tu, dia ada satu perasaan yang tak sedap. Sebabnya mana mungkin, tak pernah, puluhan tahun dia bekerja tak pernah mengalami peristiwa macam tu. Pukul 11 malam selepas dia habis bekerja, dia pun bersiap-siap nak balik. Selalunya dia akan pergi ke bilik persalinan yang terletak dekat tingkat bawah, salin baju daripada baju pekerja kepada baju biasa. Sewaktu dia salin tu, dia rasa macam ada yang seperti mengganggu dia. Ada rasa benda panas, kejap-kejap rasa sejuk, keadaan dalam bilik persalinan tu. Selepas habis bersalin, dia pun keluarlah daripada bilik, keluar daripada hotel melalui pintu tepi. Tak boleh melalui pintu depan, kata. Lalu pintu tepi, nak balik. Dan selalunya dia akan balik dengan seorang kawan dia. Kawan dia akan ambil dan hantar dia ke rumah. Sebab kawan dia pun bekerja dekat hotel juga, cuma hotel yang berlainan. Waktu balik aja sama. Jadi mereka balik selalunya bersama-sama. Selepas dia keluar daripada hotel tu, dia rasa macam ada orang berbisik dekat telinga dia. Tapi bisikan tu bukan bisikan yang biasa. Bisikan tu macam desiran ombak pula, desiran ular. Lebih kurang macam tu. Jadi bila dia dengar benda tu ada dekat telinga, dia cuba tepes-tepes lah, rasa macam apa benda yang mengganggu kat telinga dia. Pandang kiri, pandang kanan, kot-kot kan ada ular nak membelit kepala dia. Takut juga kan. Tengok kiri kanan, keadaan longkang, jalan tak ada apa-apa pun. Kawasan lorong tu, pintu tepi tu memang suram sikit.
Lepas tu, lepas dah pastikan semua tu tak ada ular pun, dia pun berjalanlah menuju ke tempat kawan dia akan tunggu, nak balik sama-sama. Waktu dia berjalan tu, dia dengar macam ada orang mengikuti dia daripada belakang dengan tapak kaki. Pek, pek, pek macam tu. Jadi dia pun rasa macam pandang belakang, nak pastikan ada orang ke tidak. Memang tak ada orang. Jadi dia teruslah berjalan. Tapi bila dia berjalan tu, bunyi tapak kaki yang mengikuti dia tu lagi kuat, lagi cepat daripada tapak kaki dia berjalan. Sah, mesti ada orang yang nak mengikuti dia daripada belakang, nak mencederakan dia ke apa-apa ke. Jadi dia pun berlari ke kereta kawan dia. Sampai dekat kereta kawan dia, sepanjang dia berlari tu, dia memang dengar ada orang ikut daripada belakang. Waktu dia berlari tu, dia sempat jengah ke belakang. Tapak kaki tu sebenarnya berasal daripada seorang, bukan lelaki dia kata, tapi macam benda hitam. Kita kalau tengah berlari, sambil-sambil kita pandang belakang, kita tak boleh nak fokus sangat. Lagi-lagilah kita dalam keadaan yang seperti dikejar sesuatu kan. Jadi pandang dia macam sekali imbas je, memang ada orang. Jadi dia pun larilah. Lepas sampai dekat kereta, dia pusing belakang. Tujuannya dia nak sergah lah orang tu. Nak kata takut, tidak juga. Tapi rasa seram-seram tu ada, dia kata. Jadi bila sampai dekat kereta, dia paling ke belakang nak sergah. Tapak kaki tu tak ada bunyi, orang yang mengikuti dia pun tak ada. Jadi dia tanya dengan kawan dia dalam kereta, kau ada nampak tak tadi ada orang mengejar aku daripada belakang? Kawan dia kata tak nampak. Jadi dia pun naik dalam kereta, teruslah balik. Sepanjang perjalanan tu dia banyaklah berborak-borak untuk menghilangkan rasa takut. Bila sampai dekat rumah, dia bertolak daripada hotel tu lebih kurang pukul 11, 11.30 malam macam tu. Sampai dia dekat rumah, dia masuk je pintu. Waktu tu yang buka pintu bapak dia. Dia okey lagi, dia kata. Sedang dia melangkah masuk rumah, ambil kasut, nak letak kasut dekat atas pangkin tempat letak kasut tu. Dia melangkah je masuk rumah, tiba-tiba dia rasa dia pening sangat dan dia tak ingat apa-apa. Sedar-sedar daripada pengsan, dia tengok mak dia tengah nangis, bapak dia dalam keadaan terpinga-pinga, dan dia rasa badan dia macam sakit-sakit, macam badan dia seperti berguling-guling. Jadi dia tanya dengan mak dia, kenapa mak dia menangis? Mak dia pada waktu tu bukanlah sihat sangat. Dia kata ada Parkinson, masih lagi boleh berjalan, tapi jalannya tak berapalah nak betul sangat, nak elok sangat kan. Tapi mak dia berjaya bangun daripada katil, pergi ke arah dia, yang pada waktu tu dia ada dekat ruang tamu. Mak dia peluk dia dengan nangis-nangis, bapak dia dengan muka macam tak percaya. Lepas tu dia tanya dengan bapak dia, apa sebenarnya yang berlaku? Bapak dia kata tak ada apa-apa, alhamdulillah semua dia selamat. Jadi dia pun okeylah kot, tak ada apa-apa lah kot, sebab dia tak mimpi apa-apa. Dia rasa macam dia terlelap sekejap, macam kita berkelip mata. Itu dah sedar. Mula-mula kelip tak ada masuk dalam rumah. Bila buka kelipan je, mak dah peluk-peluk, bapak pula dah muka cuak-cuak. Jadi malam tu pun berjalan macam biasa, tak ada apa-apa berlaku. Bila besok paginya, dia pergi dekat macam biasa, dia pergi kerja. Dia ceritakan apa yang dia alami pada kawan dia tentang dia bersih bilik tu. Kawan-kawan dia cakap mungkin ada orang yang tinggalkan sesuatu dalam bilik. Faham sesuatu tu adalah mungkin saka, mungkin apa. Jadi dia kata kalau sewaktu membersihkan bilik yang pelik-pelik macam tu, apa-apa barang jangan pegang dengan tangan, peganglah dengan sarung tangan. Maksudnya tangan kita mesti pakai sarung tangan. Tapi memang selalunya untuk membersihkan bilik, jarang-jarang dia nak bersihkan menggunakan sarung tangan. Tapi bila difikirkan, betul juga cakap kawan-kawan dia ni. Lain kali kalau nak bersihkan bilik, kena pakai sarung tangan. Selang seminggu daripada kisah tu, daripada pengalaman tadi tu, dah tak ada apa-apa. Dia okey je. Sampai seminggu selepas tu, waktu tu dia cuti. Bila dia bercuti, dia ambil peluang ni lah, pergi keluar dengan kawan-kawan dia. Malam tu tengok wayang. Cerita apa dia tak ingat, dia kata. Cumanya balik lebih kurang pukul 11 malam. Sama macam dia balik waktu hari tu, waktu kejadian yang pertama. Bila dia masuk je dekat dalam rumah, tiba-tiba dia terkejut sebab mak dia menjerit. Mak dia yang ada dekat ruang tamu dengan bapak dia pada waktu tu menjerit sekuat hati, pandang ke arah dia, dan pada waktu tu dia pengsan. Dia memang betul-betul tak ingat apa-apa. Dia memang sedar dia melangkah masuk dalam rumah sebab dia ada kunci rumah kan. Dia kata tak perlulah mak bapak dia buka pintu. Jadi dia melangkah masuk rumah, tengok mak ayah ada dekat ruang tamu, tiba-tiba mak dia menjerit. Lepas tu bapak dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba
tiba-tiba dia pengsan. Dia sedar daripada pengsan, tengok mak dia peluk dia sekali lagi dalam keadaan menangis, dan dia rasa seluruh badan dia sakit-sakit. Lepas tu dia bangun macam biasa. Dia kata, kenapa nangis? Dia kata, tak ada apa-apa. Dia pun pergilah dekat dalam bilik, siap-siapkan diri untuk tidur. Waktu nak siap-siap dah tu, dia rasa macam satu badan dia perit-perit. Tapi pada waktu tu dia tak fikir apa-apa. Mungkinlah dia kata dia terlalu kepenatan. Jadi bila besok pagi hari Sabtu, waktu hari Ahad lah macam tu, waktu dia masih lagi bercuti, dia nak pergi mandi. Bila dia tengok badan dia penuh cala-bala, macam kena pukul. Jadi dia pun berlarilah, lepas mandi tu dia berlarilah ke bawah, ke bilik sarapan dengan mak ayah dia. Dia tanya dengan mak ayah dia, kenapa badan dia macam ni? Barulah mak ayah dia buka cerita. Cerita yang pertama, waktu dia mula-mula balik kerja yang pukul 11 malam tu, dia pengsan. Mak dia nampak dia ni tiba-tiba rebahkan badan dan bergerak seperti ular. Tangan dengan kakinya diluruskan dan dia gitu-gitu. Macam tu. Abang pun tak nak bayangkan lah. Dia kata dia bergerak macam ular. Ni yang mak bapak dia cerita. Jadi pada waktu tu si emak yang ada dalam bilik merangkak keluar nak dapatkan dia, nak bacakan surah, nak doakan. Yang si bapa dah tak tahu nak buat apa, sampaikan si emak bagi arahan, abang pergi cari ustaz, anak kita ni dah kena rasuk. So bapa dia pun keluar daripada rumah pergi cari ustaz. Sampai-sampainya sepanjang dia dengan mak dia dekat rumah, dia hanya bergerak seperti ular dan dia menjelil-jelilkan lidah dia. Lidah dia agak panjang pada waktu tu. Walaupun macam tu, mak dia tak takut, mak dia tetap juga baca sambil menangis. Dia terkejut kenapa anak perempuan dia jadi macam tu. Memang pada waktu tu Umi tak ingat apa-apa. Bila ustaz sampai dekat rumah, belum sempat ustaz masuk, tiba-tiba Umi jadi normal macam biasa. Dan pada waktu tu ustaz kata tak apalah, dia balik. Kalau datang benda tu sekali lagi, panggil dia semula. Yang itu kejadian pertama. Oh, dia pun baru tahu dia jadi ular rupanya. Untuk kejadian yang kedua, waktu badan dia sakit-sakit tu, waktu dia melangkah masuk rumah, mak dia menjerit, dengan bapak dia menjerit, sebabnya dia berupa wujud seekor ular yang ada dekat depan pintu, yang menyebabkan si bapak dia terpaksa ambil penyapu lidi dekat dapur, pukul dia. Itu je caranya. Sebab nampak macam ular. Ular tu tak adalah besar sangat. Dia kata besar-besar manusia. Besar jugalah. Kalau besar manusia tu memang menakutkan lah kan. Jadi dia kata bapak dia pukul dia dengan penyapu sampai cala-bala. Sambil-sambil tu bapak dia baca beberapa ayat untuk ruqyah. Barulah selepas dipukul beberapa kali, barulah dia berubah bentuk menjadi manusia. Itu yang badan dia cala-bala. Jadi bila dua kejadian ni berlaku macam tu, Umi dah rasa tak sedap hati. Dia pun minta izin dengan bapak dia, tolong carikan dia kalau ada orang yang boleh mengubat dia. Jadi hasil usaha daripada bapak dengan mak dia ni, akhirnya jumpalah dengan orang yang boleh mengubat. Ustaz yang sama datang pada kejadian yang kedua tu kan. Jadi ustaz tu beritahu, sebenarnya sewaktu dia membersihkan bilik, ada orang tinggalkan barang keras, barang tak elok. Jadi barang tu mungkin telah dipegang oleh Umi secara tak sengaja, dan benda tu dianggap sebagai singgah sekejap dekat Umi. Jadi Umi pun menjalani beberapa beberapa cara untuk ruqyah, dan akhirnya keluar pengajarannya. Kalau kita tak tahu benda-benda yang kerja-kerja dekat hotel ni, kita tak tahu kan kita apa orang yang tinggalkan, hati-hati bila pegang barang-barang yang kita tak pasti. Kadang-kadang barang tu berbentuk macam benda-benda biasa, sudu, garpu, nampak macam sampah, macam buku, tapi benda-benda tu semua mengandungi sesuatu yang menyusahkan selepas tu. Cerita yang kedua disampaikan oleh Zaini, berlaku pada tahun 2017 di sebuah kilang dekat Keluang, Johor. Sebenarnya Zaini bukanlah seorang pekerja kilang. Sebelum tu dia bekerja di sebuah restoran makanan sebagai seorang pengurus kat sana. Tapi disebabkan dia ada masalah rumah tangga, waktu tu bukan dekat Keluang, dekat Batu Pahat. Dia kerja dekat kedai makan dekat Batu Pahat. Tapi ada masalah dengan keluarga, dengan isteri dia lah mungkin. Kalau tengok daripada email yang dia bagi kan, ada masalah dengan isteri. Hati ni rasa rapuh, rasa perlukan tempat lain untuk membina hidup baru, menghirup udara baru.
baru. Jadi cari punya kerja, akhirnya jumpalah satu kerja dekat kawasan Keluang menjadi seorang pegawai keselamatan. Tapi bukanlah pegawai keselamatan yang meronda tu, dia adalah penyelia lah, pegawai keselamatan. Cumanya dia kata dia belum pernah lagi sampai dekat Keluang, duduk dekat Keluang, mujulah dekat Keluang. Dia kata dia ada rumah keluarga, tapi rumah keluarga tu pun kadang-kadang duduk, kadang-kadang tak. Yang penting dia nak berubah angin. Bila sampai dekat Keluang, pada awal-awal dia kerja dekat kilang tu, dia berkenalan lah dengan beberapa orang pegawai. Rupanya kilang tempat dia kerja tu memang cukup besar. Kalau disebut nama kilang tu dekat sini, semua orang tahu. Dan dia punya tahap kebesaran kilang tu, dia ada dua bahagian pengawal keselamatan. Bahagian luaran dengan bahagian dalaman. Bahagian luaran akan menjaga kawasan sekitar kilang. Maksudnya pagar luar. Tapi bahagian dalam pengawal keselamatan, bahagian dalam kilang, dia perlu buat rondaan di dalam kilang tu sendiri. Punyalah besar kilang tu, bila pengawal keselamatan di pagar luar hanya 2 orang, di dalam kilang tu pengawalnya 3 orang. Mula-mulanya Zaini ingatkan, sengajalah pihak pengurusan nak letakkan pengawal keselamatan hanya 3 orang. Tak perlulah ramai-ramai. Dia kata 2 orang pun dah cukup, walaupun dia seorang penyelia, dia masih lagi boleh buat rondaan. Tapi pihak kilang kata tak perlu. Dia kata biar pengawal keselamatan tu ramai. Pada waktu tu rupanya pengawas keselamatan yang sama-sama bertugas dengan Zaini di bahagian kawasan kilang dalam kilang, kedua-duanya orang yang masih lagi baru bertugas di syarikat itu. Seorang tentera laut, seorang tentera darat. Biasalah kalau tentera-tentera ni tahap beraninya luar biasa kan. Jadi tugas Zaini adalah untuk mengawal kawasan kilang dalam. Kilang luar, company lain yang buat rondaan. Jadi bila dia mula-mula dia sampai tu dengan 2 orang yang masih pun orang baru, bila berborak dengan 2 orang pengawal keselamatan pangkat pakcik-pakcik lah, dia kata dia berborak-borak, pakcik berdua ni memang nampak banyak pengalaman. Waktu sebelum rondaan malam tu pun pakcik tu cakap, kilang ni pelik, dia kata. Kilang ni ada sesuatu benda yang menakutkan. Sepertinya pernah berlaku sesuatu peristiwa, bukan berlaku sesuatu, berlaku beberapa peristiwa yang menakutkan. Pada waktu tu, waktu dia mula bekerja adalah pada pukul 7 malam. Jadi sebelum dia mulakan tugas, dia diberikan penerangan oleh pihak kilang. Lupa abang nak beritahu, kilang ni kilang tutup tau. Kilang yang tak ada orang. Dihentikan operasi sebab ada nak buat, orang kata nak buat penyusunan semula. Reshuffle. Jadi, dia pun sebelum mulakan tugas pukul 7 malam tu, pihak pengurusan kilang bagi tahu. Sebenarnya, dia kata apa yang pakcik tentera laut tu cakap memang betul. Kilang ni pernah berlaku beberapa peristiwa berdarah yang menakutkan, tapi kami tak boleh nak cerita. Akibat daripada peristiwa tu, dia kata, kami buat upacara bacaan Yasin banyak kali untuk bagi orang-orang kilang ni tak berapa nak takut. Tapi tetap juga banyak kali orang nampak penampakan dekat kawasan kilang ni. Awal-awal lagi dia dah beritahu kilang ni ada masalah. Jadi Zaini kata dia pun tak adalah nak takut sangat sebab sebelum ni dia memang jaga restoran yang 24 jam. Jadi dia biasa kerja malam. Jadi pada malam tu, dia hanya bertugas menjaga bilik keselamatan yang terletak di tengah-tengah kawasan kilang. Kedua orang bawahan dia, pakcik tentera laut dengan pakcik tentera darat, akan buat rondaan setiap beberapa jam. Kita panggil clocking. Seorang pakcik akan ke kanan, pusing ke kanan, seorang pakcik akan pusing ke kiri dan mereka akan bertemu di belakang kilang dan mereka akan pusing semula dan bertemu di depan kilang. Maksudnya depan bilik keselamatan. Macam itulah caranya. Seorang pusing kanan, seorang pusing kiri, jumpa belakang, pusing balik, jumpa kat depan. Macam itulah dia punya cara dia. Jadi sepanjang pakcik-pakcik ni bertugas, kedua-dua pakcik ni bertugas, Zaini ada juga tanya, ada nampak tak apa benda-benda yang pelik-pelik, kata. Pakcik tu cakap, kalau setakat nampak tu memang ada, tapi kita ni kan orang Islam, baca je lah apa yang patut. Zikir-zikir Allah Ta'ala tu akan menolong. Walaupun macam tu kecut perut juga, kata Zaini. Nak jadi cerita, pada satu malam, kedua-dua pakcik ni tengah bertugas. Lebih kurang pukul 2 pagi lah pada waktu tu.
Yang bestnya, kata Zaini, dia pada waktu tu memantau di bilik operasi yang mana dia menghadap semua TV yang ada CCTV. Setiap CCTV di dalam kilang tu memang dia akan tengok dekat dalam bilik kawalan tu. Jadi dia boleh nampak pakcik tu buat rondaan. Sewaktu pakcik tentera laut buat rondaan, sebenarnya dekat belakang pakcik tentera laut tu ada makcik Rockers yang ikut. Tapi pakcik tentera laut tu sedar, cuma dia macam buat tak tahu. Kita ni, kata Zaini, kita yang duduk dekat bilik pengawal ni, sama ada nak beritahu walkie-talkie ke tidak, nak beritahu dalam walkie-talkie ke tidak. Takkan nak cakap, pakcik, kat belakang pakcik ada kakak cantik ikut. Kesianlah pakcik tu. Kalau pakcik tu ada sakit jantung, kan dia lari tak huru-hara. Jadi antara nak beritahu dengan tak beritahu, dia diam je lah. Dia ambil keputusan tak nak beritahu. Dibiarkan makcik Rockers tu ikut je pakcik tu sampai pakcik tu dah nak sampai ke titik akhir untuk rondaan, barulah benda tu hilang. Jadi selepas habis rondaan, pakcik tu baliklah semula ke bilik tengah-tengah, bilik pengawal kan, bilik keselamatan. Jadi pakcik tu tanya, ada apa-apa ke kau nampak tadi? Pakcik tu macam tahu yang belakang dia ada orang. Waktu tu Zaini kata, tak ada apa-apa cik, tak ada apa-apa, tak nampak apa-apa pun. Padahal dia memang nampak makcik Rockers tu duduk dekat belakang pakcik tu ikut dia. Sebenarnya, kata Zaini, dia sempat rakam gunakan handset dia, tapi disebabkan rakaman tu dipas-paskan banyak orang, dia pun dah tak tahu, dah tak simpan rakaman asal dengan telefon dia. Lepas tu dia tukar telefon baru, lupa nak selamatkan. Jadi video tu hilang. Nanti kalau dia kata dia cari, dia jumpa, dia akan beritahu kita balik. Nanti akan abang tayangkan, dia kata. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua berlakunya pada waktu siang. Itulah satu-satunya peristiwa. Yang lain-lain, kata Zaini, memang ada orang menjengah, ada bunyi bising, tapi kebanyakannya Zaini dengan kedua orang pakcik tu buat tak tahu je, sebab itu adalah tugas mereka, dan mereka hanya bertugas dekat situ dalam beberapa bulan sebelum mereka dipindahkan ke kilang lain. Okey. Jadi dalam peristiwa kedua bukan berlaku pada waktu siang, tapi bukan berlaku pada waktu malam, tapi pada waktu siang. Pada waktu tu siang hanya 2 orang pengawal yang bertugas di kawasan dalam kilang. Dan pada waktu tu juga kebanyakan daripada pengawal pergi mengikuti kursus dengan pihak polis, PDRM, kursus wajib lah. Jadi yang tinggal pada waktu tu hanya Zaini dan juga seorang pakcik India. Pakcik tu pula memang orangnya dah biasa bekerja dengan pengawal keselamatan. Jadi selok-belok tu dia banyak belajar dengan pakcik tu waktu siang. Pakcik tu tak boleh bertugas waktu malam sebab dia memang ada hal-hal tertentu yang diberi kelonggaran untuk tak bertugas pada waktu malam. Ceritanya, pada satu hari mereka berdua datang kerja dan mereka letakkan makanan yang mereka beli untuk sarapan pagi pukul 10 ni, mereka letakkan dekat dalam laci. Pakcik tu letak dalam laci, yang Zaini letak atas meja. Sebenarnya Zaini nak tanya juga dengan pakcik ni, kenapa pakcik ni letakkan makanan dekat dalam laci? Mana ada orang letak makanan dalam laci? Kedekut naung. Ingat ada orang yang nak masuk dalam kilang tu ambil. Kilang tu tak ada orang. Monyet ke beruk ke takkan boleh masuk dalam kilang tu. Kilang tu memang sangat tertutup. Kalau katalah yang nak curi tu dia, dia pun beli makanan juga. Kalau kata juga yang nak curi tu pengawal keselamatan yang duduk dekat pintu depan, memang dia tak akan masuk sebab pengawal keselamatan yang kat pintu depan tu bukan warga negara Malaysia dan dia memang jenis-jenis bapak penakut punya. Jadi waktu tu dia pun letakkan makanan dekat atas meja, pakcik tu letakkan dekat dalam laci. Waktu dia balik tu, dia buat rondaan lah ni. Buat rondaan lebih kurang pukul 9 pagi. Rondaan dengan pakcik tu, bila sampai dekat bilik tengah-tengah tu, tiba-tiba makanan dia hilang. Dia pun macam jam juga. Pakcik ni curi ke? Dia terus dah tuduh pakcik tu. Tak ada orang lain kan? Pakcik curi dia kata. Pakcik curi saya punya kuih kari pap dengan kuih apam kan? Dan pakcik tu cakap, takkanlah aku nak curi. Aku pun ada bawa makanan sendiri. Pakcik tu keluarkan. Sekali wadah dia bagi. Tengok makanan aku ada. Takkan aku nak curi makanan kau? Aku ada makanan aku sendiri. Betul juga. Dan dia terdiam. Masa tu dia tengah nganga-nganga. Siapa pula yang curi makanan aku ni? Jadi pakcik tu punyalah baik. Pakcik tu bagilah kuih-kuih yang dia beli tu pada Zaini. Jadi makanlah mereka berdua berborak-borak. Jadi Zaini tanyalah, ada benda-benda pelik ke kalau waktu siang ada gangguan ke? Pakcik tu cakap siang pun ada gangguan juga. Ingatkan malam jika ada hantu, siang pun ada hantu. Wah, tulus ikhlas abang sebut kan. Pukul ni sekarang dah pukul lebih dekat-dekat pukul 2 pagi lah. Nanti abang ada nak tambahan sikit ke ujung. Okey. Jadi dia kata takkanlah, dia kata siang-siang pun ada gangguan juga. Jadi esoknya terbalik. Zaini pula letak makanan dekat dalam laci.
Pak cik tu pula letak makanan dekat atas laci, dekat atas meja. Pak cik tu cakap, nak tengok tak sesuatu yang pelik? Dia kata, okey. Dia orang pun pergi meronda. Ini hari yang kedua ni, pergi meronda. Bila keluar meronda, balik je, makanan dalam laci tu selamat, iaitu makanan Zaini. Tapi makanan pak cik tu hilang. Jadi pak cik tu terus tuduh, kau kan yang curi makanan. Dia pun cakap lah, takkanlah saya curi makanan. Macam tu lah yang aku rasa, kau tuduh-tuduh aku. Barulah pak cik ni buka cerita. Sebenarnya dekat dalam kilang ni, memang pada waktu siang, kalau malam gangguannya makcik Rockers, tapi siang gangguannya adalah budak-budak, dia kata. Selalu ada budak-budak yang datang ambil makanan. Dulu dia kata pekerja-pekerja kilang selalu bergaduh. Awal-awal bekerja kan, selalu bergaduh, makanan dia orang hilang. Selalunya makanan yang hilang, makanan-makanan kuih yang ringan-ringan. Gula-gula, coklat-coklat hilang. Tapi kalau makanan-makanan berat, nasi biryani, lepas tu nasi kerabu, tak hilang dia kata. Yang ringan-ringan tu hilang. Ramai orang nampak yang ambil tu adalah budak kecil. Tak tahu budak tu datang daripada mana. Jadi bila macam tu, cepat-cepatlah Zaini tengok CCTV. Ada tak nampak budak tu ambil makanan tu? Rupanya daripada CCTV memang tak nampak budak tu. Cuma makanan tu tiba-tiba tu hilang macam tu aja. Memang pakcik tu cakap budak tu tak muncul. Cuma orang pernah nampak yang ambil makanan tu adalah budak. Jadi sejak daripada tu, kadang-kadang Zaini nak dengki-dengki juga. Letaklah gula-gula, letaklah keropok. Memang keropok tu hilang. Makanan dia tak hilang lah. Tujuan dia letak keropok dan gula-gula. Biarkan benda tu ambil keropok dengan gula-gula. Jangan ambil kuih apam yang dia beli. Dia dah penat-penat beli kuih apam pun main sedap, dengan kari pak bulung pun main sedap. Jadi dia kata biarlah benda tu ambil gula-gula tu. Sedekah lah. Sedekah dengan alam sebelah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Di Sauza. Dia kata dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat adiknya, iaitu Suryana Senik, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 2, dengan ucapan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, juga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dirahmati Allah. Di kesempatan ini juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi. JSPL Klan atau JSPL Keluarga Besar nak menyampaikan ucapan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga JSPL, iaitu Lemons, yang mana hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 2, genap umur 22 tahun. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga Lemon dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dirahmati Allah selalu. Amin. Selamat hari jadi. Di kesempatan ini juga JSPL Klan, JSPL Keluarga Besar nak mengucapkan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga, iaitu Tok Nyen ataupun nama lainnya Budak Ekon, yang mana hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 2. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat Budak Ekon atau Tok Nyen, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dirahmati Allah. Dia kata dia selalu dengarkan cerita yang abang sampaikan sambil betulkan Ekon. Selamat hari jadi Tok Nyen. JSPL Klan atau JSPL Keluarga Besar nak menyampaikan selamat hari jadi juga buat Muhammad Syabil Abdul Rahim, yang mana hari jadinya jatuh pada 23 hari bulan 2, besok. Tepatlah besok abang keluarkan cerita, besoklah hari jadinya. Dengan ucapan selamat hari jadi buat Syabil, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dirahmati Allah. Selamat hari jadi buat Muhammad Syabil Abdul Rahim. Dan ucapan terakhir datangnya daripada Izan. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat dua orang, iaitu anak buahnya yang bernama Ahmad Ziyak, yang mana hari jadinya jatuh 24 hari bulan 2 akan datang, hari Sabtu kalau tak silap abang. Dan juga adiknya Syam, adik tunggalnya, dia kata, yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 2. Pun adik tunggal, anak buah tunggal, tunggal-tunggal keluarganya. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat kalian berdua, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Dan buat anak buahnya semoga mendapat masa depan yang cukup cemerlang. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Pada yang nak dapatkan sambal lara, perapan sate dan juga coklat namus belum ada lagi. Jadi boleh tekan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Sebenarnya pada awal malam tadi, lebih kurang pukul 9.30 malam, abang pergi tengok cerita hantu Indonesia. Tajuknya Pemandi Jenazah. Konon-kononnya nak dapatkan inspirasi perasaan seram lah sewaktu bercerita. Lepas tu bila tengok cerita tu, abang pula huru-hara. Abang rasa cerita dia memang seram gila. Bab-bab nak mandi jenazah tu, tiba-tiba mata terbuka. Ya Allah, kalau abang lah tengah nak mandi jenazah tu terbuka mata, abang terus pergi keluar cakap dengan keluarga dia, kau mandikanlah sendiri bapak kau orang ni. Main buka-buka mata pula, belum ada kekuatan. Jadi terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi 2 hari akan datang, Isnin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.